Dram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh, Yang Berhormat Bukit Gelugu. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3. Dipersilakan Menteri Belia dan Sukan untuk menjawab. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Bukit Gelugur bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Alostar, Yang Berhormat Kuala Pilah, Yang Berhormat Sembrong, Yang Berhormat Jeli dan Yang Berhormat Jelutong kerana perkara yang dibangkitkan adalah menyentuh isu yang sama. Silakan. Kementerian Belia dan Sukan ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia atas sokongan yang diberikan kepada atlet Malaysia atas aksi dan semangat juang sepanjang Sukan Olimpik Paris 2024. KBS melalui Majlis Sukan Negara akan mengadakan sesi post-mortem pada 14 November 2024. Sesi ini akan diadakan bersama Wakil Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan, Jurulatih Pasukan, Sekretariat Kontingen, Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara. Sesi ini juga akan melibatkan National Sports Science University, NSSU, Kementerian Kewangan MOF dan Kementerian Ekonomi serta wakil universiti tempatan dan Persatuan Media. Hasil postmortem ini akan digunakan untuk merangka strategi bagi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pencapaian yang ditonjolkan atlet muda memberi harapan untuk mengharungi Olimpik Los Angeles 2028 nanti. Seramai 15 orang atlet telah layak buat kali pertama ke Sukan Olimpik. Atlet negara juga telah berjaya memecahkan 3 rekod kebangsaan iaitu dari sukan berbasikal, track dan angkat berat. Anik Kasdan, 21 tahun, telah memecahkan rekod kebangsaan dengan ranking keempat daripada 12 atlet. Pearly Tan dan M. Tina, masing-masing 23 dan 24 tahun, bergu badminton wanita pertama negara layak ke pusingan separuh akhir. Lee Zijia memenangi pingat gangsa dalam acara perseorangan lelaki. Berkaitan pertanyaan Yang Berhormat Sembrong mengenai keberkesanan projek Road to Gold, RTG bertanggungjawab terhadap 2 kitaran Sukan Olimpik iaitu Paris 2024 dan Los Angeles 2028. Jawatan Kuasa Road to Gold telah meluluskan inisiatif baru iaitu program Road to Gold Fast Track untuk Olimpik Los Angeles. Seramai 6 orang atlet muda berumur bawah 25 tahun daripada sukan squash dan akuatik terjun telah dipilih di bawah program ini. Jumlah ini dijangka akan bertambah dengan peningkatan prestasi beberapa atlet muda negara seperti Nurul Izzati Muhammad Asri, rank 17 sekarang dari sukan berbasikal track, trio memanah wanita negara rank 17 iaitu Shakira Masyayi, Ariana Nurdania, Muhammad Zairi dan Nurul Azrina Muhammad Fazil yang telah menduduki ranking 20 terbaik dunia. Kejayaan S. Sivasanggari menjuarai kejohanan squash London Classic 2024 di London memberi gambaran persaingan merebut pingat emas di Sukan Olimpik Los Angeles 2028 masih terbuka. Selain menumpukan perhatian kepada sukan-sukan yang pernah layak, MSN akan membangunkan sukan-sukan baru seperti skateboard, climbing dan surfing. Sukan-sukan ini dilihat mampu menjadi penyumbang pingat kepada negara nanti. Pada masa yang sama, sukan-sukan yang menawarkan banyak pingat dan kategori berat badan juga akan diberikan perhatian. Kejayaan atlet-atlet negara jiran memenangi pingat dari sukan angkat berat, tinju, taekwondo dan gimnastik perlu dijadikan inspirasi kejayaan atlet negara. Acara melibatkan atlet wanita juga akan diberi perhatian memandangkan peluang untuk memenangi pingat masih terbuka di persaingan Sukan Olimpik. Program penyediaan atlet yang dilaksanakan melalui program Road to Go maupun podium perlu terus diberikan sokongan. Pihak kementerian melalui Majlis Sukan Negara membelanjakan lebih kurang 20.1 juta ringgit yang iaitu RTG dan podium bersekali pada tahun ini bagi tujuan kelayakan dan persiapan atlet ke Sukan Olimpik Paris 2024. Untuk Road to Gold sahaja, sebanyak RM13.2 juta telah dibelanjakan untuk tahun ini bagi persiapan ke Sukan Olimpik Paris. Akaun Road to Gold sedang diaudit dan saya akan laporkan semula ke Dewan Rakyat setelah selesai. Peruntukan ini adalah kecil berbanding peruntukan yang dikeluarkan oleh negara lain seperti India berjumlah RM235.2 juta ringgit dan Great Britain RM153 juta ringgit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Berikut silakan Yang Berhormat soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dengan jawapan tersebut. Saya ingin menyatakan di sini Yang Berhormat Menteri bahawa prestasi skuad negara
dalam Olimpik yang lepas itu dalam pandangan saya tidak memuaskan. We could have done a lot better. Tetapi memang kita boleh terima bahawa atlet-atlet kita memang telah pun berusaha sepenuhnya. They've done their best and we appreciate that. Tapi memandangkan Yang Berhormat Menteri bahawa Kementerian Belia dan Sukan dan Menteri yang berkenaan bukannya berjangka panjang. Policies come and go. They are not permanent. Dengan izin Tuan Speaker, saya ingin bertanya, apakah usaha-usaha yang kini diambil untuk untuk menyediakan kontijen negara untuk Los Angeles 2028 dan apakah usaha-usaha diambil untuk memastikan badan-badan yang berkenaan sports councils seperti dengan izin National Sports Council and Olympic Council of Malaysia memperkenalkan dasar-dasar yang efektif dan berjangka panjang. Sekiranya kementerian tukar, adakah polisi-polisi dan dasar-dasar akan berterusan ataupun are we going to see changes in policies again which will disrupt the progress of the national contingent dengan izin. Dan keduanya, akhirnya, apakah sama ada kementerian akan memperkenalkan dasar-dasar yang efektif bermula dari sekarang. We have to start now untuk Los Angeles 2028. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur. Seperti yang telah saya jawab, itu sebab Jawatan Kuasa Road to Gold telah ditubuhkan untuk kita meliputi dan cover 2 cycle Olimpik. Bermaksud 8 tahun melangkaui term ahli-ahli politik ataupun sepenggal kerajaan. Dalam Jawatan Kuasa Road to Gold, kita telah masukkan atlet-atlet bertaraf dunia seperti Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei, Datuk Menawan yang turut serta dalam Jawatan Kuasa Road to Gold membuat keputusan yang terbaik untuk atlet. Dan Majlis Olimpik Malaysia juga turut duduk dalam jawatan kuasa tersebut. Hasrat saya sekarang adalah untuk lihat bagaimana kita boleh institutionalize Road to Gold. Untuk pastikan walaupun saya tinggalkan jawatan ini ataupun Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara bertukar, persiapan atlet untuk kesukan Olimpik tidak akan terjejas oleh kerana ada gangguan bajet ataupun penukaran kerajaan. Ini kita belajar daripada penggal lepas di mana banyak pertukaran Menteri Belia dan Sukan dan bajet banyak terkesan oleh sebab pertukaran kerajaan. Oleh sebab itu, persiapan Jawatan Kuasa Road to Gold untuk Los Angeles 2028 telah bermula sekarang. Kita telah mula belanja untuk hantar fast track atlet squash 208. Semua persiapan sedang dijalankan sekarang untuk pastikan bukan lagi last minute seperti saya baru masuk 2022. Kena cepat-cepat tubuhkan Road to Gold, pastikan atlet badminton, atlet berbasikal dan Anik Kasdan pun masuk last minute untuk pastikan mereka mempunyai persiapan yang mencukupi bila mereka ke sana. Kalau kita tak ada Jawatan Kuasa Road to Gold dan tak ada top-up services yang telah kita keluarkan untuk Pearly dan Tina, untuk sparring partner, untuk psikologi semua, saya yakin keputusan di Paris mungkin akan menjadi lebih buruk. Tetapi mereka telah bekerja keras dalam beberapa bulan sebelum Paris ini dan mereka telah melakukan kejutan. Saya percaya seperti rekod yang mereka telah pecah rekod kebangsaan dan kali pertama bergu wanita kita ada wakil Pearly dan Tina sampai ke separuh akhir. Jadi ini semua menunjukkan petunjuk yang bagus dan saya berharap kita akan dapat terus mendapat sokongan Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi untuk kita terus membangunkan. Dan hasrat saya jumlah atlet yang ke Olimpik boleh bertambah. Itu hasrat kita. Okey. Terima kasih Menteri. Silakan Yang Berhormat Indra